SMJ Energy Sendirian Berhad menandatangani perjanjian induk HOA dengan Petronas LNG Sendirian Berhad bagi ambil alih kepentingan ekuiti sebanyak 25% dalam kemudahan gas asli cecair terapung berhampiran pantai ZLNG bernilai RM13.17 bilion yang akan dibina di Sipitang. ZLNG kini dalam pembinaan dan dijangka mula beroperasi pada separuh kedua 2027. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan berkata, kerjasama itu bagi mencapai matlamat pembangunan jangka panjang Sabah termasuk menggalakkan pertumbuhan industri, meningkatkan keselamatan tenaga dan mewujudkan peluang baharu untuk memacu kemajuan negeri. Perjanjian berkenaan ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif SMJ Energy Datuk Dr. Dionisia Aloysius Kibat dengan Ketua Pegawai Eksekutif PLSB Syamsairi M. Ibrahim. Datuk Haji Ji menyaksikan majlis menandatangani HOA berkenaan di Ibu Negara. Projek itu melengkapkan operasi LNG Sabah yang berkembang bersama dua kemudahan LNG terapung lain, PF LNG 1, 1.2 MTPA dan PF LNG 2, 1.5 MTPA kini beroperasi di perairan Sabah. RM100 juta diperuntukkan untuk pelaksanaan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0. Penyaluran dana dalam bentuk geran padanan kepada pekebun kecil persendirian itu diurus Agrobank. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datu Chan Fung Hin berkata, skim itu memberi manfaat kepada pekebun kecil sawit dengan sasaran penanaman semula pokok sawit tua. Permohonan skim boleh dibuat secara dalam talian di laman Sesawang Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Beliau berucap sempena program TSPKS 2.0 di Kudat. Kerajaan menerusi MPOB turut melaksana bantuan projek Jalan Ladang Pekebun Kecil JLPK. Keutamaan diberikan kepada jalan menghubungkan ladang yang diusahakan pekebun kecil. Setakat 30 Jun lalu, dua projek JLPK bernilai RM725,000 siap dibina di Kudat. 3 lagi premis tamu desa di Kota Belud siap dibina masing-masing di Kampung Takulung, Kampung Lasau dan Kampung Rosok. Kesemuanya merupakan sebahagian 22 premis tamu desa yang dibina baharu dan dinaik taraf sekitar daerah itu bagi tahun lepas. Ia termasuk dalam fasa 1 dan fasa 2 melibatkan peruntukan RM4.749 juta. Tahun ini kita telah diperuntukkan lagi 10 juta di bawah belanjawan 2025 dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah bersetuju untuk ditambah 10 juta lagi peruntukan. Secara keseluruhan, KUSKOP telah membina baharu dan menaik taraf 98 tamu desa di Sabah dan Sarawak dengan peruntukan berjumlah RM19 juta di bawah belanjawan 2024. Beliau terdahulu merasmikan tamu desa Kampung Rosok, Kota Belud. Datuk Iwan turut merasmikan tamu desa Kampung Takulung dan tamu desa Lasau Minusud yang kedua-duanya menggunakan konsep Dewan Terbuka. Premis berkenaan diharap boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti lain seperti sukan, keramaian, taklimat dan perjumpaan rakyat. Pertandingan Forum Remaja Madani mampu menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Usaha seumpama perlu diteruskan kerana berjaya memartabat bahasa kebangsaan untuk pastikan kemenjadian kumpulan sasar. Dalam usaha kita memartabatkan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa resmi, bahasa budaya kita yang harus kita pertahankan sampai bila-bila masa. Jadi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada mereka yang telah mendapat kemenangan. Beliau yang juga Adun Apas terdahulu merasmikan pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri dan Festival Bahasa dan Sastra Batra 2025 di Tawau. Antara pengisian festival 2 hari itu, pertandingan Jom, Baca dan Mewarna, pertandingan Jejak Jawi, majalah dalam kelas, malam santai puisi dan pesta buku. SMK Gading Beaufort muncul Johan, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi SMK Kuhara dan SMK Tun Ahmad Shah.
Program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ bukti keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata program seumpama itu memperkasa taraf hidup rakyat khususnya golongan memerlukan. Beliau menyatakan demikian selepas menyerahkan kunci Rumah Mesra SMJ kepada 3 penerima Dun Kukusan di Tawau. Tahun ini 20 rumah mesra SMJ dibina di setiap dun di Sabah dengan peruntukan bernilai RM80,000 setiap unit. Susulan cuaca buruk yang dijangka berterusan hingga Rabu depan, 108 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Kinabalu bersedia digerakkan bersama kelengkapan logistik termasuk lori, bot dan peralatan menyelamat yang tertumpu di lokasi berisiko seperti Lido dan Sepanggar yang sering dilanda banjir kilat. Selain bantuan pasukan gerak cepat ke daerah Beaufort, Pinampang dan Kota Blud. Untuk setiap shift yang bertugas adalah seramai 33 orang. Jadi sekiranya berlaku pada hari ini bencana, 33 orang ini akan dibahagikan kepada 2 untuk membantu mana-mana kawasan yang memerlukan bantuan bencana ini dan dibantu oleh Pusat Gerakan Operasi untuk meminta bantuan daripada balai-balai bomba yang berhampiran. Bercakap di Kota Kinabalu, beliau berkata pasukan penyelamat akan digerakkan melalui udara sekiranya laluan darat terputus dengan bantuan unit udara JBPM yang berpangkalan di Sarawak. Selain JBPM, beberapa agensi lain termasuk PDRM, APM, Kementerian Kesihatan dan NGO turut terlibat dalam jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Penduduk dinasihat mematuhi arahan pihak berkuasa serta peka dengan maklumat yang disalurkan melalui media bagi mengelak sebarang risiko. Hujan lebat dan ribut petir dijangka berlaku di Kota Kinabalu, Penampang, Beaufort dan Tenom sehingga Ahad ini. Ia berpunca daripada garis badai iaitu garisan ribut petir yang terbentuk akibat penumpuan angin kuat. Okey, yang sekarang ni yang terkesan adalah di kawasan barat Sabah. Ini akibat daripada penumpuan angin yang agak kuat sebab terdapat satu ataupun kita panggil sebagai kawasan tekanan rendah di kawasan barat Filipin. Di manakah kawasan ataupun kawasan tekanan rendah itu dijangka akan meningkat intensitinya dan seterusnya menuju ke barat negara China lah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Monsun barat daya yang bermula 10 Mei lalu lazimnya membawa cuaca kering, namun ribut tetap boleh berlaku terutama pada waktu pagi di pantai barat Sabah. Orang ramai dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi platform rasmi Met Malaysia. Laporan interim Banci Pertanian 2024 kini menjadi rujukan dalam lanskap pertanian di Sabah. Laporan telah dilancarkan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah, Muhammad Amri Idris berkata laporan tersebut merangkumi 5 sektor utama iaitu tanaman, perikanan, akuakultur, penternakan dan pembalakan. Kita punya perancangan supaya pada bulan 10 ini kita dapat bersama dengan Agensi Kerajaan Negeri untuk bersama melihat maklumat laporan interim ini supaya kita membuat laporan penuh dipanggil. Kita jangkakan setelah bulan 10 ini kita akan ada laporan yang terkini lah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Konti Sabah FM. Laporan interim itu turut memperkenalkan pendekatan zon dan pengelompokan data mengikut daerah. Antara fokus utama bancian mengenal pasti petani berpotensi tinggi yang digolongkan sebagai petani tegar. Banci turut membuka ruang kepada pemantauan berkala prestasi sektor pertanian Sabah yang menjadi antara penyumbang kepada ekonomi negeri. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama-sama Buma Wen di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.